Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kitab Muqaddimah Ibn Khaldun kita dengan fasal Al-Thamin wal-Ishrun 28. 28 ni muka surat 381. I'lam anna al-mulka ghayatun tabi'iyyatun lil-asabiyyah. Dia kata di sini tajuk ni berbunyi fi inqilabil khilafati ilal mulk. Bagaimana al-khilafah tu, pemerintahan secara berkhalifah itu, dia boleh tukar kepada pemerintahan secara beraja. Ini dia cerita tidaklah payah sangat. Ini tak adalah konsep-konsep tinggi sangat. I'lam anna al-mulka ghayatun tabi'iyyatun lil-asabiyyah. Dia kata pemerintahan raja itu sebagai satu ataupun kekuasaan itu suatu matlamat atau satu kemuncak yang natural pada asabiyah. Maknanya bila ada asabiyah tinggi akan adalah kekuasaan. Itu jelasnya. Laisa wuqu'uhu anha biikhtiyarin innama huwa bidaruratil wujudi wa tartibihi kama qulnahu min qabl. Jadi dia ni tidak berlaku kerana ada pilihan daripada sesiapa dalam masyarakat dan negara itu. Tetapi bila ada saja asabiyah itu bidaruratil wujud wa tartibihi, ada saja asabiyah itu, aja sajalah kuasa. Itu powernya asabiyah itu. Wa anna syara'i'a wa diyanat wakkala amri yuhmalu alaihi al-jumhur fala budda fihi min al-asabiyah. Dia kata syariat-syariat, agama-agama dan sebagainya itu telah mewakilkan sesuatu, untuk dilakukan oleh masyarakat. Fala budda fihi min al-asabiyah. Jadi nak melaksanakan apa yang disuruh oleh agama-agama itu perlu kepada asabiyah. Idzil mutalabatu la tatimu illa bihadza kama qulna. Kerana tanpa asabiyah, macam mana kita kata sebelum ini, tidak adalah pencapaian yang boleh dibuat untuk adanya kuasa itu. Maknanya perkaitan yang sangat sinonim antara asabiyah dan kuasa dalam sesuatu masyarakat dan kumpulan itu. Itu dia punya konsep. Warna saya punya Kemudian dia kata fal asabiyyatu daruriyatun lil millati wa biwujudiha yatimmu amrullahi minha. Dia kata asabiyah itu suatu keperluan bagi sesuatu agama, dan dengan keberadaan asabiyah itulah maka segala arahan Allah itu boleh diselesaikan. Maknanya itu lagi berkaitan dia. Fi sahih, dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, ma ba'athallahu nabiyyan illa fi mun'atin min qaumihi. Dia kata nabi itu sentiasa lahir dalam suatu situasi kekuatan kaum dia. Maknanya bila nak lahir nabi, Tuhan melahirkan nabi itu dalam satu masyarakat yang menjadi asas kepada kekuatan dia, berasaskan kepada asabiyah. Thumma wajadna syari' qad dhamma al-asabiyah. Ini satu tak dihabislah konsep dianya.
Tetapi dia kata, kita dapati dalam syariat Islam itu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa syariat itu mencela asabiyah. Mengatakan asabiyah itu tidak bagus dan sebagainya. Wa nadaba ila itrahiha wa tarkiha. Dan syariat Islam telah menggalakkan kita supaya membuang jauh asabiyah itu. Faqala Allah Subhanahu wa taala, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah adhhaba ankum ubiyah al-jahiliyah wa fakhriha bil aba, antum banu Adam wa Adam min turab. Ini sabda Rasulullah. Dia kata Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kedegilan orang-orang jahiliah dan kebanggaan orang jahiliah dengan bapa-bapa mereka, maknanya tok nenek. Dia kata ini soal bila Islam datang, soal berbangga dengan titihan itu telah dihapuskan. Karena antum banu Adam wa Adam min turab. Karena semua kamu, seluruh umat manusia ni berasal daripada Adam. Sedangkan Adam itu berasal daripada tanah. Wa qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa daripada kamu semua. Wa wajadnahu aidan qad dhamma al-mulk wa ahluhu wa na'a an ahlihi ahwalahum min al-istimta'i bil khalaqi. Dan kita kata dalam syariat juga kita dapati ada cacian terhadap kuasa dan pemegang kuasa, dan syariat juga menggesa supaya na'a ahlihi ahwalahum min al-istimta'i bil khalaqi. Maknanya dia tak bagi orang-orang ni berkuasa, mempunyai kuasa yang begitu luas dalam masyarakat dia, wal israfi fi ghairil qasdi, dan menggunakan kuasa dengan begitu boros, fi ghairil qasdi wat tankibi wat tanakkubi an siratillah, yang tidak bertujuan untuk melaksanakan arahan Allah. Wa innama hadda 'ala al-ulfati fid din wa hadara min al-khilaf wal furqah. Tetapi Allah, syariat Islam telah menggesa supaya kita berbaik sangka, berlembut-lembut antara sesama lain, dan melarang kita daripada berbalah dan berpecah. Itu. Jadi ada sikit kontradiksi sebenarnya. Thumma wajadna syari' qad dhamma al-'asabiyyah atau dah. Wa'lam. Ketahuilah, kata dia, ini jawapan dia. Inna dunya kulluha wa ahwaluha 'inda syari' matiyatul lil akhirah. Ini satu mukaddimah pada jawapan persoalan tadi. Persoalannya, begitu banyak sekali kita bercakap tentang asabiyah. Sedangkan kadang-kadang kita dalam syariat Islam itu kita jumpa asabiyah itu sebenarnya tidak disayugiakan, tidak disukai oleh syariat Islam. Maka macam mana ni? Ini jawapan dia. Inna dunya kulluha wa ahwaluha 'inda syari' matiyatul lil akhirah. Dunia dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu pada pandangan syarak ialah kenderaan ataupun tunggangan untuk kita sampai ke akhirat. Wa man faqada al-matiyata faqada al-wusul. Siapa dia yang tidak ada tunggangan ini, maknanya tidak ada dunia ini, maka dia tak boleh sampai ke akhirat. Wa laysa muraduhu fima yanha anhu aw yadhummuhu min af'alil bashar aw yandubu ila tarkihi ihmaluhu bil kulliyah aw iqtila'ihi min aslihi wa ta'tilul quwa allati yansha' alaihi bil kulliyah,
innama qasduhu tasrifuha fi agradil haqqi juhdan istita'ati hatta tasira al-maqasid kulluha haqqan wa tattahid al-wijhatu. Dia kata dunia ni sebenarnya hanya kita kata alat semata-mata untuk sampai kepada akhirat. Tapi maknanya janganlah duk ambil dunia tu, ambillah akhirat itu. Tapi bukan berartinya suruh tinggal dunia sepenuhnya. Tapi maksud arahan Tuhan di sini ialah supaya menggunakan dunia itu untuk tujuan kebaikan, kebenaran setakat yang kita mampu. Sehingga soal akhirat itu menjadi objektif yang komprehensif kepada kehidupan dunia kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dia bawa hadis ni. Jadi kita tahu hijrah ini adalah suatu tujuan yang berobjektifkan akhirat. Maka Nabi kata sesiapa yang berhijrah ke Madinah itu ada diwarnai sikit saja dengan tujuan lain, maka batal hijrah dia itu. Mana dianggap sebagai menghayati tujuan tadi. Ini nak menunjukkan bahawa dunia ini hanyalah jalan ke akhirat. Hijrah itu hijrah walaupun dalam dunia ini, tapi nak pergi ke akhirat sebenarnya. Tapi kalau sekiranya kita mempunyai niat yang bercampur-campur sikit, ada niat dicemari oleh nak dapat tujuan dunia, dia kata ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajaha. Dia pergi itu, dia kata kalau hijrah ke Madinah ni mungkin kalau kita berniaga boleh jadi kaya kot. Atau dia kata baru ni yang berhijrah tu ada orang perempuan tu, saya suka kat dia. Mungkin kalau saya pergi kan boleh saya nak tackle dia ke, boleh jadi isteri saya. Jadi sudah membatalkan tujuan hijrah dia. Itu satu. Maknanya mesti tumpu betul-betul. Ini satu mukadimah jawapan tadilah. Falam yadhummal ghadaba wa huwa yaqsudu naz'ahu minal insan fa innahu law zalat minhu quwwatal ghadabi la faqada minhu al-intisar lil haqqi. Dia kata ini macam mana ni? Jadi macam putus ni. Maknanya gini juga. Dalam syariat itu ada cacian terhadap perasaan marah. Maknanya syariat mengarahkan supaya naz'uhu minal insan wa huwa yaqsudu naz'uhu minal insan. Dia kata dalam syariat ini walaupun dia marah kepada perasaan marah, tapi tidaklah berarti supaya kita tak ada perasaan marah langsung. فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل الجهاد إعلاء كلمة الله. Dia kata kalau kita ni tidak ada perasaan marah langsung, tak ada lah perasaan kekuatan untuk mendukung, memperjuangkan kebenaran, dan tidak adalah jihad dan memperteguhkan kalimat Allah, kerana orang itu dah jadi bacul misalnya itu. Wa innama yadhummul ghadab lisyaitan walil aghradiz zamimah. Tapi yang dimusuhi oleh Islam itu ialah perasaan marah
ia berasaskan kepada panduan syaitan bagi tujuan-tujuan yang buruk. Fa idza kana al-ghadabu lidzalika kana madmuman. Marah yang macam tu yang dicela oleh Islam. Wa idza kana al-ghadabu fillahi walillahi kana mamduhan wa huwa min syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau marah itu berasaskan kepada marah untuk mempertahankan Tuhan dan dengan kerana Allah, mungkin tak suka buat jahat, tak suka kepada orang yang mencaci agama dan sebagainya, kana mamduhan, maka perasaan marah seperti itu adalah perasaan yang terpuji. Wa huwa min syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan satu daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza zammu syahwati aidan laisa al-muradu bi ibtaliha bil kulliyah fa in batalat syahwatuhu kana nuqsan fi haqqihi. Begitu juga nafsu syahwat sekalipun, dia kata bukan tujuannya untuk membatalkan semua sekali. Syahwat itu tak ada langsung. Fa in batalat syahwatuhu kana nuqsan fi haqqihi. Kalau dah tidak ada syahwahnya, tidak ada rasa nafsu tu, itu satu kekurangan lah pada diri orang seorang itu. Wa innamal muradu tasrifuha fima ubiha lahu. Tapi maksudnya dia marah kepada syahwat itu jangan gunakan kepada benda-benda yang tak tentu kalau. Dia boleh digunakan. Maknanya marah kepada syahwat itu kalau tidak digunakan pada tujuan yang baik. Jadi liyakunal insan abdan tasarrifan taw'al amri ilahiyah, supaya orang itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia bawa contoh. Atau asabiyah, syahwat dan marah, dan tiga perkara. Jadi cuba dia ulas. Wa kadzalikal asabiyah. Begitulah dengan asabiyah. Sama dengan perasaan marah, sama dengan syahwat dan sebagainya. Haitsu zammuha syari' haitsu zammaha syari' wa qala lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Ada satu ayat yang mengatakan, maknanya waris kaum keluarga ni dan juga anak-anak tidak boleh memberi apa-apa manfaat, faedah kepada kita. Maknanya asabiyah lah tu. Kita bergantung dengan kaum keluarga, anak-anak dan sebagainya itu. Tapi maksudnya, haitsu takunul asabiyati 'alal batil wa ahwalihi. Jadi yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebergantungan kepada kaum keluarga dalam melaksanakan perkara-perkara yang batil, yang tidak betul. Kama kanat bi jahiliyah, sebagaimana yang berlaku di dalam masa jahiliyah. Ini yang kadang-kadang kita kalau baca Quran ke hadis, kita tidak tahu latar belakang bagaimana ayat itu diturun, hadis itu disabdakan oleh Rasulullah. Kita pergi translate lain itu. Itu kena tahu. Maknanya bacalah Quran dan hadis dalam konteks yang ada supaya kita dipandu oleh latar belakang kepadanya. Wa ayyakuna li ahadin fakhrun biha aw haqqun ala ahadin. Maknanya Tuhan tidak bagi kita menggunakan rasa asabiyah itu untuk berbangga ataupun untuk menekan orang lain. Lianna dhalika majjanun min af'alil uqala'i wa ghairi nafi'in fil akhirah allati hiya darul qarar. Ini benar-benar ni benda yang tidak bernilai. Kalau buat macam tu pada pandangan orang-orang yang cerdik pandai itu, tidak bernilai untuk hari-hari akhirat, iaitu jadi hari yang kekal bagi kita. فأما إذا كانت العصبية بالحق وإقامة أمر الله فأمر مطلوب. Tapi sekiranya asabiyah itu dalam memperjuangkan kebenaran
dan melaksanakan arahan Tuhan, maka ia merupakan satu perkara yang dituntut. Walau batala la batalati syara'i id la yatimmu qiwamuha illa bil asabiyah kama qulnahu min qabl. Maka kalau sekiranya asabiyah itu tidak ada, dinafikan langsung, maka tidak adalah syariat itu, kerana sebagaimana kita kata sebelum ni, syariat itu sendiri tidak boleh dibangunkan kecuali sekiranya ada sandaran asabiyah di belakang dia. Satu contoh lagi. Wa kadza al-mulk. Begitu juga kekuasaan. Lamma dhammahu syari' lam yazumma minhu al-ghalabu bil haqqi wa qahru al-kaffati 'ala ad-din wa mura'at al-masalih wa innama dhammahu lima fihi min at-taghallub bil batil wa tasrif al-adamiyyin taw' al-aghrad wa syahawat kama qulna. Begitu juga kuasa, dia kata. Syariat kita, syariat Islam, mencaci kuasa itu kalau sekiranya kuasa itu tidak digunakan kepada hal-hal yang berasaskan kepada nafsu dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya dia digunakan untuk mura'atil masalih, untuk menjaga kepentingan, itu adalah suatu perbuatan yang baik. Kama qulna. Falau kana al-mulku mukhlisan fi ghalabatil linnas wa annahu lillahi wa lihamlihin ala ibadatillahi wa jihadi aduwihi lam yakun madmuman. Tapi kalau kuasa itu digunakan untuk kebaikan, mukhlisan fi ghalabatin nasi, untuk ikhlas, untuk memperkukuhkan berkuasa atau orang, untuk menjadikan mereka itu sebagai orang yang menyembah Allah dan untuk berjuang menentang musuh dan sebagainya, lam yakun madmuman, tidaklah dicaci, dibenci. Saya rasa hal-hal ini sangat jelas dalam Islam ke, dalam pemikiran kita ke. Cumanya yang menjadi keliru itu ialah apabila ayat-ayat tadi diterjemahkan dalam bentuk kita katakan terjemahan harfi, literal terjemahan. Jadi tak faham dari segi isinya mendalam. Waqala Sulaiman salawatullahi alaihi, ada satu cerita tentang Sulaiman, Nabi Sulaiman, Rabbi ghafirli wa habli malikan la yang bagi li ahadin min ba'di. Minta Tuhan bagi kuasa yang besar yang tidak akan dapat dicapai oleh orang selepas dia. Dia nak pada kuasa itu. Kerana li'annahu alima min nafsi annahu bima'zalin 'anil batil fi nubuwah wal mulk. Kan dia tahulah tujuan dia tu, dia nak guna kuasa untuk baikkan. Dia ni sangat begitu jauh daripada kebatilan dan sebagainya. Kemudian seterusnya dia bawa sandaran-sandaran ataupun data-data yang berlaku dalam kehidupan para pemimpin Islam selepas itu. Mungkin data-data ni bagi kita, bagi kebanyakan kita lah, ini satu benda-benda yang barulah. Data pertama, walamma laqiya Muawiyah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma inda qudumihi ila Syam fi abhatil mulki wa zayyihi min al-hadid wal uddati istankara dhalik. Ni Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar, dia pergi ke Syam. Pada waktu itu Syam itu di gubernurnya ialah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi dia tengok Muawiyah ni dengan berpakaian tentera lengkap apa semua sekali. Umar tegur, akisrawiyatun ya Muawiyah, kamu ni dah jadi raja ke? Jadi Kisra ke? Jadi raja ke?
Faqala ya Amirul Mukminin, inna fi thagrin tijahal adu wa bina ila mubahatihim bizinatil harbi wal jihad haja. Jawab Muawiyah, ya Tuan, kami ini berada di sempadan. Jadi sempadan sebelah sana tu ada seturu-seturu kami. Jadi kami perlulah bersegak macam orang yang kokoh, yang gugup, yang gagah, yang kukuh untuk berperang dan berjihad. Fasakata walam yukhti'uhu lamma ihtajja alaihi bimaqsadin min maqasidil haqqi waddin. Jadi Umar bila dia dengar jawapan Muawiyah macam tu, Umar pun diamlah. Maknanya Umar tidak menyalahkan jawapan itu. Artinya berkuasa ataupun menunjukkan kuasa berkeadaan dalam keadaan yang menakutkan orang dan sebagainya, kalau sekiranya ada tujuannya sangat baik untuk menegakkan kebenaran dan agama, maka ia tidak dilarang oleh Islam. Yang dilarangnya macam tadilah, pakar tu lagak macam-macam, nak tunjuk saya ni ada kuasa, ada kebesaran dan sebagainya. Falau kana al-qasdu rafdul mulki min aslihi lam yuqni'uhu al-jawab fi tilka al-kisrawiyah. Kalau sekiranya maksud daripadanya ialah rafdul mulki, mana menolak kekuasaan itu daripada asasnya lagi, maknanya bila Umar menegur Muawiyah, bukan artinya Umar menolak berkeadaan dalam pakaiannya begitu bilkuliah, secara total. Kita tahu Umar ni seorang yang sangat humble, sehingga kan satu masa bila dia jadi khalifah, ada orang Farsi pergi cari Umar tak jumpa, tiba-tiba orang tunjuk Umar tu duduk tidur. Khalifah duduk tidur di bawah sebatang pokok. Jadi inilah kata Khalifah Umar. Jadi orang tu pun terkejut dah tengoknya, macam ni Khalifah kamu. Maknanya boleh hidup dalam keadaan yang bersahaja, tidak ada pengawal, tidak ada apa semua sekali. Itu budaya kita. Jadi maknanya lambang kekuasaan itu, menunjukkan kuasa itu tidak dilarang 100% oleh Umar bila dia menegur Muawiyah, jadi raja dekat. Maknanya tapi yang dia larangnya takut keadaan itu bermaksud untuk melagak-lagak, untuk menunjuk kuasa tanpa asas-asas yang tertentu. Okey. Wa innama arada Umar bil kisra, itu saya baca syarah itu. Wa innama arada Umar bil kisrawiyah ma kana alaihi ahli Faris fi mulkihim min irtikabil batil wal zulm wal baghi wa suluki subulihi wal ghaflatu 'anillahi. Apa yang dimarah oleh Umar bila tengok Muawiyah macam tu, takut-takut pakaian macam tu, lagak macam tu menyerupai, boleh menggambarkan semangat yang ada pada raja-raja Farsi pada waktu itu. Jadi maknanya berlagak sebagai orang kuat dan mempunyai tujuan-tujuan yang selain daripada untuk mempertahankan agama Allah. Wa ajabahu Muawiyah bi anna al-qasda bidzalika laysa kisrawiyah Faris wa batilahum, innama qasduhu biha wajhullah. Maka jawapan Muawiyah tu boleh diterima oleh Umar kerana tujuannya berkeadaan seperti itu ialah untuk menunjukkan kekuatan kepada musuh kita. Fasa kata, maka Umar pun diamlah, tidak kata apa-apa, tidak lagi membantah. Wa hakadha kana sya'nu as-sahaba fi raddil mulki wa ihwalihi. Begitulah juga keadaannya para sahabat Rasulullah apabila mereka memperkatakan tentang penolakan kuasa dan hal-hal yang berkaitan dengan kuasanya. Wa nisyanu awaidihi hadran min altibasiha bil batil. Jadi maknanya mereka ini
kata tak nak berkuasa dan saya akan lupakan kuasa dan sebagainya kerana takut kuasa itu bercampur bau dengan benda-benda yang buruk, kebatilan. Ini satu kes lagi dia nak bagi tahu. Falamma istuhdira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Abu Bakr ala salati. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit berat, baginda telah meminta supaya Abu Bakar As-Siddiq ganti baginda bersolat, semayang jadi imam. Idhiya min umuriddin, kerana itu adalah hal yang berkait dengan agama. Wartadahu an-nasu lil khilafah. Wartadahu an-nas lil khilafah. Kemudian lepas tu orang ramai pun sukalah Abu Bakar tu jadi khalifah. Wahia hamlul kaffati ala ahkami syariah walam yajri lil mulki zikrun lima annahu mazannatu lil batil wa nihlatu yawma idzin li ahli al kufri wa a'da'iddin. Dan kekuasaan yang akan diberikan kepada Abu Bakar berasaskan kepada apa yang diisyarat oleh Nabi minta dia jadi imam solat itu menunjukkan bahawa kekuasaan akan diberi kepada dia dan orang akan menerima kekuasaan Abu Bakar itu. Faqama bidzalika Abu Bakr masya-Allah muttabi'an sunan sahibihi. Maka dengan itu Abu Bakar telah melaksanakan tugas berkenaan ikut sunnah ataupun panduan yang ditentukan oleh sahibihi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara benda besar yang dibuatnya, qatala ahlur riddah hatta ijtama'al arabu 'alal Islam. Jadi bila Nabi wafat, adalah berlaku satu keingkaran, melahirkan pemberontakan dan sebagainya. Mengikut riwayatnya pada peringkat awalnya, mereka yang memberontak itu sebabnya satu sajalah, iaitu enggan membayar zakat. Dia kata pada masa Nabi kami bayar zakat kerana pada zakat itu ada berkat. Bila kami bayar, Nabi doa keberkatan untuk kami. Ini Nabi dah tak ada, buat apa lagi bayar zakat? Jawab Abu Bakar, sesiapa yang menafikan kewajipan zakat yang dia pernah bayar pada zaman Rasulullah, saya akan perangi dia. Ini nak ceritanya, kekuasaan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq itu telah digunakan untuk memperkukuhkan kesatuan ummah pada waktu itu. Jadi bila Abu Bakar As-Siddiq memerangi pokok-pokok golongan riddah ini, jadi orang yang menentang zakat itu dianggap oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang murtad. Maka dia perangi orang itu. Bila pokok-pokok itu kalah, tidak ada lagi fitnah dalam masyarakat Islam, jadi maknanya kesatuan ummah pun berlaku kembali. Dia kata summa ahida ila Umar faqtafa atharuhu wa qatala al-umam faghalabuhum wa adina lil arabi bintiza'i ma bi aydihim min ad-dunya wal mulk faghalabuhum alayhi wa intaza'uhu minhum. Bila sampai kepada peringkat Umar, dia ikut bagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi pada peringkat Umar ni bermulalah peperangan terhadap bangsa-bangsa lain. Jadi semua peperangan itu benar dimenangi oleh orang-orang Islam, dan Umar membenarkan orang-orang Arab yang dulunya miskin, apa kedana, tak ada harta itu, merampas harta-harta mereka yang diperangi itu. Ya, ada harta dunia macamlah kuda, unta ataupun emas, perak dan sebagainya. Maka askar-askar Islam tu mengambil habis kerana ada kebenaran daripada khalifah ini. Thumma sarat ila Uthman. Bila sampai kepada peringkat Uthman, thumma ila Ali. Pada Ali juga semuanya wal kullu mutabarri'una minal mulki mutanakkibuna an turuki wa akadha dhalika ladaihim ma kanu alaihi min ghadab bil Islam wa badawatil Arabi.
Mereka itu telah mula maju, telah berkembang, ada duit, ada harta, tetapi tetap mempertahankan at-tabarru' minal mulk. Tidak mencintai at-tabarru' minal mulki, maknanya melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang tidak diminati sangat. Tetapi yang diminatinya ialah memperluaskan pengaruh Islam, dan kekuasaan itu salah satu daripada caranya, daripada jalan untuk mendapat kekuasaan itu. Faqad kanu ab'adal umam an ahwalid dunya wa tarafiha la min haitsi dinihim alladhi yad'uhum ila zuhdi fil na'im wala min haitsu badawatihim wa muwatinihim wa ma kanu alaihi min khushunatil 'aishi wa shazfihi alladhi alafuhu. Jadi maknanya mereka itu begitu jauh sekali daripada terpengaruh dengan kedudukan dunia, watarafiha, dan kekayaan kemewahan dunia. Maknanya bila sampai kepada Umar, Uthman, Ali, mana peperangan tetap lagi berlaku dengan bangsa-bangsa di seberang sana, tetapi walau bagaimanapun kemenangannya, harta rampasannya, kekayaannya, sebagainya tidak pernah pun mempengaruhi mereka untuk memuji dunia dan kekuasaan dunia. Yang mereka ambil itu ialah untuk kepentingan agama mereka, akhirat mereka, sedangkan mereka tetap hidup macam hidup yang dulu juga, yang mereka biasa menghayatinya pada zaman sebelum pada Islam lagi, pada zaman jahiliah. Ini satu kekuasaan, satu kehebatan orang Islam. Apapun yang terjadi kepada diri dia, sama ada kekurangan, apalagi kelebihan, maka mereka tetap mereka. Yang inilah kita nak didik masyarakat kita ni supaya boleh berjuang untuk Islam dengan sebaik-baik mungkin dan jangan cepat berubah walaupun kita mendapat kejayaan dalam perjuangan kita. Falam takun ummatun minal umami asghabu aishan min mudar lima kanu bil Hijaz fi ardin ghair dhati zar'in wala dar'in. Dia kata walaupun sudah begitu berkuasa, sudah kaya raya, ada harta dah pada waktu itu, tapi mereka tetap juga menjadi orang, anak cucu orang Mudar yang hidup di Hijaz, di bumi gersang. Wa kanu mamnu'ina min al-aryafi wa jububiha li bu'diha wa ikhtisasiha biman walaiha min Rabi'at wal Yaman falam yakunu yatatawaluna ila khasbiha. Mereka itu tak berada di kawasan mereka itu dan tidaklah cuba untuk merampas bumi-bumi yang subur sekeliling mereka itu. Ini cerita orang Bani Mudar, iaitu Bani yang melahirkan Nabi dan para sahabat pendukung kebangkitan Islam pada peringkat awalnya. Walaqad kanu katsiran ma ya'kuluna al-aqarib wal khanafis wa yafkharuna bi akli al-ilhis wa huwa wibrul ibli yamhunahu bil hijarati fid dami wa yatbakhunahu. Mereka itu hidup tetap sebagai orang-orang yang macam tu. Tetap sebagai orang asal mereka itu, orang Bani Mudar, duduk di padang pasir, dan masa duduk di padang pasir itu mereka makan, kadang-kadang makan kelawar, makan akrab, jengking, kala, sebagainya, dan mereka sangat bangga apabila mereka makan ilhiz, nama dia. Ilhiz itu ialah kencing unta yang dicampurkan dengan darah dan dimasak. Nak ceritanya, orang Mudar, orang padang pasir ni, makanan dia pun teruk.
makanan yang dia rasa sedap dah ni, apa kencing campur dengan apa tu tadi campur dengan darah tadi, darah yang ditumpahkan tu. Itu standard makanan dia. Mana kita ni makanan-makanan kampung yang begitulah. Wa qariban min hadha kanat halu Quraisy fi mata'imihim wa masakinihim. Macam orang Mudar inilah orang Quraisy yang walaupun sudah begitu bertamadun di Mekah dalam mana dari segi tempat duduk, dari segi makanan dan sebagainya, itulah caranya. Hatta idza ijtama'at asabiyatul arabi 'ala ad-din bima akramahumullahu min nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahafu ila Faris war Rum wa talabu ma kataballahu lahum min al-ardi biwa'di as-sidqi fabtazzu milkahum wastabahu dunyahum فزخرت بحار الرفة لديهم حتى كان الفارس الواحد يقسم له بعض الغزوات 30,000 من الذهب أو نحوها. Dia kata inilah bentuk dan corak kehidupan orang Arab pada waktu itu daripada zaman Mudar, duduk dalam pasir yang gersang. Kemudian bila mereka itu menjadi Quraisy, datang kepada kawasan yang agak maju di Mekah itu, tapi corak dan tabiat hidup asal itu tetap dipertahankan. Maka apabila Islam, apabila mereka itu dimuliakan oleh Allah dengan melahirkan Nabi Muhammad dalam kalangan mereka itu, dan mereka dijadikan sebagai pihak yang memperjuangkan Islam itu pada peringkat awalnya, lepas dia menang gagah, mereka itu dapat menawan orang Farsi, orang Rom, dan telah menyebarkan kebenaran Islam itu. Fabtazzu milkahum wastabahu dunyahum fazakharat biharu ruffat ladaihi. Maka bila dah menang perang tu, mereka itu mendapat banyak kelebihan-kelebihan yang berbentuk harta yang dirampas dalam peperangan itu. Banyak mana? Kata dia, hatta kana al-farisul wahidu yuqsamu lahu fi ba'd al-ghazawati 30,000 min adh-dhahabi. Seorang tentera itu dalam sesuatu peperangan kena mendapat bahagian harta rampasan itu sebanyak mana? 30,000 min adh-dhahabi. 30,000 wang emas. 30,000 wang emas ni banyaklah. Au nahwiha. Wastaulau min dhalika ma la ya'khudhuhu al-hasru wa hum ma'a dhalika ala khushunati aishihim. Dan mereka telah mendapat harta yang cukup banyak. Cukup banyak. Bukan sikit-sikit. Tetapi yang dia nak cerita macam ni, walaupun mendapat banyak harta begitu banyak, tapi mereka tetap hidup sebagaimana mereka pada asalnya. Contohnya, Khalifah Umar, masa sudah jadi khalifah dan sudah berkuasa sebagai orang khalifah yang boleh mengalahkan Farsi, yuraqi'u thawbahu bil jildi. Bila baju dia cari, dia tampung baju dia tu dengan kulit. Bersahajanya hidup dia tu. Jadi kalau tujuan kita baca ni nak akademik lah, tapi kalau tujuan nak insafi diri, kita kena insaf lah. Wa kana Ali yaqul, ini Ali pula, ini Umar. Dia tak cerita zaman Abu Bakar ni, zaman Abu Bakar ni tidak ada penaklukan lagi. Zaman Abu Bakar, zaman membentuk semula kesatuan ummah yang sudah agak tergugat apabila baginda wafat. Bila Abu Bakar meninggal, kesatuan ummah itu sudah dapat ditegak semula, sehingga kan semua orang Arab di Jazirah itu, Al-Jaziratul Arabiyah, bersatu padu di bawah Islam. Kemudian Umar, macam saya cerita tadi. Kemudian Ali.
sampai zaman Ali. Dia kata macam mana? Wa kana Ali yaqul, Sayyidina Ali kata, ya safra wa ya bayda ghurri ghairi. Ghurri ghairi. Maknanya ya safra ya bayda tu kata ke isteri dia lah tu. Maknanya lebih-lebih kau orang lain lah, jangan duk ambil kita sajalah. Itu cerita dia. Maknanya mengutamakan orang lain. Macam zaman-zaman Nabi, orang Nasara, orang apa tu, orang apa tu daripada Madinah tu, macam itulah. Wa kana Abu Musa yatajafa an akli ad-dajaji li'annahu lam ya'hudha lil Arab. Abu Musa apa tak tahu, tapi Abu Musa zaman awal-awal ni dia tak makan ayam. Kerana dia kata orang Arab tak biasa makan ayam. Maknanya orang Arab makan buah, makan gandum. Wa kana al-manakhilu maghfuratun indahum bil jumlah wa innama ya'kuluna al-hinta binikhaliha wa makasibihim ma'a hadha atamma ma kanat li ahadin min al-ilm. Jadi budaya makanan mereka itu hanya berasaskan kepada barang-barang yang tumbuhan sebagainya, dia makan gandum saja. Tak ada mana orang kita makan nasi tak berlauk. Tapi kadang-kadang dalam media sekarang ni, kalau orang makan nasi tu tunjuk orang miskin, makan nasi tanpa lauk, itu menunjukkan kemiskinan. Tetapi orang Islam pada zaman awal, itulah corak hidup dia walaupun kaya raya. Sebab harta itu digunakan untuk tujuan kebajikan. Wa qala al-Mas'udi, dalam kitab al-Mas'udi diceritakan macam mana? Ayyam Uthman iqtana as-sahaba ad-daya'a wal mal fakana lahu yawma qatli inda khazinihi 50 fakana lahu yawma qutila inda khazinihi 50 wa 100,000 dinar wa 1,000 dirham wa qimatu daya'ihi biwadi al-qura wa Hunain وغيرهما 100,000 دينار وخلف إبلا وخيلا كثيرا. Dia kata, cerita ni, Uthman ibn Affan, iaitu khalifah yang ketiga, apabila pada hari mati dia tu, dia dapati harta dia yang ada pada pemegang harta dia 50 apa tu 100 khamsuna wa mi'ah 150,000 dinar 150,000 dinar. Kemudian ada kuda dan unta yang banyak. Wa balagha thamanul wahidu min matruk Az-Zubair ba'da wafati 50,000 dinar. Az-Zubair juga ini pahlawan-pahlawan Islam yang kadang-kadang ada terlibat dengan benda-benda kelahi sama sendiri pun, tapi itulah cara hidup dia. Bila dia mati, harta dia ada 50,000 dinar. Kemudian ada 1,000 kuda dan ada 1,000 sahaya. Kaya tak kaya? Wa kana ghullatu Talhah min al-Iraq 1,000 dinar kull yawm. Talhah ni pula, ni orang hebat-hebat lah ni. Di Iraq saja, lepas dia mati tu, orang cek-cek semua apa? Income dia, pendapatan dia 1,000 dinar. 50,000 dinar. 50,000 dinar sehari. Pendapatan dia. Kaya tak kaya? Wa khallafa 1,000 farasin wa 1,000 dinar kull yawmin wa min nahiyati sarati akthar min zalik. Itu di Iraq saja. Yang di Sarah banyak pada itu lagi. Wa kana Ali murbit Abdurrahman bin Auf 1,000 farasin wa kana ala marbat Abdurrahman bin Auf 1,000 farasin walahu 1,000 ba'irin wa 10,000 min al-ghanam. Abdurrahman bin Auf pula, ini para sahabat semua ni. Dia ada 1,000 kuda dan 1,000 unta.
10,000 kambing. Macam mana? Wa balagha ar-rub'u min matrukihi ba'da wafatihi 84,000. Dan pada hari dia meninggal tu dia ada harta iaitu sama 84,000, 84,000. Ini dinar ni. Ini satu lagi Zaid ibn Thabit. Ini pokok perawi hadis yang hebat-hebat. Wa khallafa Zaid ibn Thabit min al-fiddati wadh-dhahabi ma kana yuksiru bil fu'usi ghaira ma khallafa min al-abwali wad-dhaya'i bi 100,000 dinar. Zaid ibn Thabit itu yang kita dah baca periwayat hadis yang hebat-hebat itu. Bila dia mati, apa yang ditinggal? Emas dan perak. Nak ambil tu kena pecah dengan kapal. Banyak sangat. Tongkol dan sebagainya. Kemudian ada perkampungan dia dan apa semua sekali. Berjumlah semua 100,000 dinar. 100,000 dinar. Kaya-kaya ni. Apa kita jadi orang Melayu jadi miskin? Makin lebay, makin miskin. Makin lebay, makin miskin. Maksudnya, saya fahamlah. Orang Islam ni, kata Ibn Khaldun, sepatutnya menjadi orang yang paling kaya. Tetapi kekayaan dia itu bukan dengan tujuan nak bermewah-mewah, tetapi untuk menggunakannya pada perjuangan di jalan Allah. Jadi kita sekarang ni, kita baca sejarah keperwiwaan Islam, sejarah takluk Islam sebagainya. Kita tidak nampak sebelum ni, saya pun tak nampak sebelum ini apa latar belakangnya. Bukan keberanian saja, tetapi mereka itu mempunyai modal perjuangan yang hebat. Barulah tak ada rasuah. Nah, ni kalau kita kemerah nak masuk politik, duit pun tak ada nak masuk politik. Saya pernah ada seorang tu dia telefon kat saya lah. Dia kata aku nak masuk calon ni. Kata mu nak masuk calon mana? Masuk calon parlimen di mana tu gitulah. Kemudian entah ada duit banyak mana, entah ada duit berapa juta. Ada tak apa kawan kita jadi calon state bawah ni dia kaya. Lepas tu tak nak buat apa lah. Dah miskin, nak beri duit ke rakyat pun takut akhirnya nak jumpa rakyat pun segan. Tak ada duit. Agak kau elang tu. Maknanya perjuangan itu perlu bersandarkan kepada kekayaan yang boleh menjadi sandaran kepada perjuangan kita. Kalau kita ni miskin, kemerah tak payahlah. Biar orang lain berjuang sajalah. Cuma kita perlu betulkan dia. Dia tak betul dari agama. Ini cerita lagi ni. Wa bana Zubairu darahu bil Basrati wa kadzalika bana bi Misr wal Kufah wal Iskandariyah. Dia kata Az-Zubair bin Awam ni orang hebat ni. Dia ada rumah di Basrah, ada di Mesir, ada di Kufah dan ada di Iskandariyah. Ini ada rumah-rumah besar. Wa kadzalika bana Talhah darahu bil Kufah wa Syayyada daruhu bil Madinah wa banaha bil Jassi wal Ajurri was-Saj. Dia kata ada rumah di Kufah, ada rumah di Madinah, dan rumah tu dibangunkan dengan bahan-bahan yang hebat. Dan Sa'ad diambil Waqqas pula, ini orang hebat juga ni. Ada rumah dia di Al-Aqir wa rafa'a samkaha wa awsa'a fada'aha wa ja'ala ala laha syurafat. Begitu juga. Macam-macam rumah dia ni besar ni apa semua sekali. Wa banal Miqdad daruhu bil Madinah wa ja'alaha mujassasat az-zahir wal batin. Miqdad bin al-Aswad ni, kita baca sejarah-sejarah awal Islam tu. Dia ada rumah Madinah tu dengan hebat semua sekalinya, di luar di dalamnya begitu hebat sekali. Wa khalafa ya'la macam-macam lah. Intahal kalam. Itu kita pindah daripada Saudi lah. Jadi maknanya kata Ibn Khaldun, fakanat makasibul qaumi kama tarahu
walam yakun dzalika man'iyan 'alaihim fi dinihim idh ya amwalu halalin li'annahum ghanaim wa fuyu'in. Dia kata itulah harta yang dipunyai oleh puak-puak zaman awal Islam itu. Dia tu tidak ditegah dalam agama kerana harta itu ialah harta yang halal. Walam yakun tasarrufuhum fihi bi israfin, dan mereka itu tidak membelanjakan harta-harta itu dengan boros. Innama kana ala qasdin fi ahwalihim kama qulna. Jadi mempunyai perancangan dan objektif perjuangan yang jelas bila memperjuangkan membelanjakan harta dia. Falam yakun dzalika biqadihim fihi, tidak ada masalah. Wa in kana al-istiksaru min ad-dunya madhmuman fa innama yarji'u ila ma asyarna ilaihi min al-israf wal khujur wal khuruj 'anil qasdi. Yang dimarah di Islam itu ialah mencari harta untuk digunakan sebagai alat kemewahan dan sebagainya sehingga terkeluar daripada objektif hidup Islam yang sebenar. Wa idza kana haluhum qasdan wa nafaqatuhum fi subulil haqqi wa madhahibihi kana dzalikal istiqsaru aunan lahum fi turkil haqqi wa iktisabi daril akhirah. Okey. Jadi di sini saya cuba rumuskanlah. Kalau cerita panjang tapi cerita ni cerita detail tidak lari daripada prinsip yang dinyatakan di sini. Maknanya apabila Ibn Khaldun bercakap tentang asabiyah, maka kadang-kala kita berjumpa dengan ayat-ayat dan hadis yang mencaci asabiyah itu. Maka Ibn Khaldun kata asabiyah di sini yang disanjung itu bukan asabiyah yang dicaci. Samalah juga dengan perasaan marah, samalah juga dengan kuasa, samalah juga dengan syahwat, samalah juga dengan kekayaan. Yang dimarah itu kalau sekiranya semua ini digunakan dengan cara yang salah. Tetapi kalau sekiranya semua ini digunakan dengan cara yang betul, maka ia adalah suatu yang disayugiakan oleh Islam. Saya rasa inilah kita punya kesimpulan yang patut kita berikan, sebarkan ke dalam masyarakat kita dan sebagainya. Saya rasa cukuplah 1 jam kita hari ini dah. Saya pun telah menunaikan kewajipan saya untuk, dan di bawah ni panjang lagi, dan walaupun panjang tetapi dari segi konsepsinya pula benda yang sama, cerita-cerita orang tu, cerita orang ni dan sebagainya, di situlah adanya, dan kita tamatlah di sini hari ni. Yang kita. Okey. Ada apa-apa yang nak ditimbulkan? Aisyah tak dengar tu. Assalamualaikum, dengar ke? Ya, dengar dah. Anda minta maaf masuk pertengahan, tapi sempat. Biasalah, okeylah. Biasalah, tidak semesti sama-sama. Tapi kali ini Anda agak menarik, pertama kali dalam siri dalam buku ni baru Ibn Khaldun juga membicarakan, saya rasa satu yang agak penting, iaitu asabiyah dalam konteks yang lebih lengkap. Ya? Betul. Jadi baru ni kita ada acah-acahnya. Sekarang ni kita jumpa teks dia tu. Jadi asabiyah yang mana satu yang dia maksudkan, iaitu asabiyah dalam bentuk bukan perkauman sempit, tapi asabiyah dalam bentuk kekitaan tu lah. Tapi yang tertarik asabiyah ke isu kuasa, power, ataupun political power, ataupun kuasa pun. Sebenarnya dalam kepimpinan, dalam bab managing pun banyak isu power. Yang mana pengurus-pengurus berani guna kuasa. Dan sama ada topik harta, semua tu agak menarik kerana diimbangkan. Maknanya kalau kita ini cabaran yang kita hadapi hari ini pun. Kerana faham Islam yang kadang-kadang dibawa oleh kita tu, dia lebih cenderung kepada yang terlalu meringan dan yang tak begitu melihat
kenyataan yang sekarang kita menyata bahawa sebenarnya walaupun sahabat hidup simple, mudah, tawaduk, dan juga dalam bentuk gitu, tapi mereka kaya dan tapi bukan itu yang mereka kejar. Ya. Jadi saya rasa yang ni penting kerana jadi kita ni makin lebar makin miskin. Tak, macam ni ya, Datuk. Kalau bila orang nak jadi pengurus manager di kalangan orang Melayu yang sukar sekali, bukan saya Melayu pun dalam budaya pun, bagaimana nak guna kuasa yang sememangnya ada pada pengurus-pengurus. Jadi kuasa ni ialah satu yang kita sama ada nak minta, tapi bila ada dapat kuasa tak tahu nak guna. Ya, betul. Jadi mungkin Tuan Guru Nik pernah komen bahawa Mahathir dapat kuasa, dia mengguna kuasa. Dia benar-benar kuasa tu diguna. Tapi kita yang setengah tu mungkin sama lah macam kita bincang soal harta tak nak. Jadi kita Islam yang kita terima tu ialah Islam yang lebih kepada cenderung kepada hidup jangan minta kuasa, jangan minta harta. Jadi memang kita menjauhi daripada tu dan kita kekok tak biasa bila ada peluang untuk guna puasa, ada peluang untuk membentuk suatu semangat group cohesion. Jadi kita tak boleh group. Sebenarnya asabiyah tu kita boleh wujud asabiyah antara asabiyah berbentuk bangsa Malaysia, tapi kita boleh kerana kita tak ada upayaan nak bentuk asabiyah tu. Wallahualam. Betul tu. Maknanya kalau kita nak ukur Islam kita lah, Islam yang tidak sampai kepada isi yang betul. Kalau nak tanya tapi katalah kalau orang baca buku tasawuf, misalnya Ar-Raniri, Fansuri, dia kata syariat Islam itu sama seperti sebiji buah kelapa. Mula-mula sabut, kemudian tempurung, kemudian kelapa itu sendiri, kemudian santannya. Itulah santannya. Jadi kita tafsirkan untuk tarikat tasawuf sajalah, tapi itulah santan Islam itu sesuatu yang begitu hebatlah. Tapi banyak kita dah ambil yang sabut tu lah. Yang anda khawatir perbincangan dalam masjid surau kita ambil kitab-kitab yang menyentuh begitu. Sedangkan dalam realiti bina negara, pendidikan, dalam ekonomi, dalam sosial, kita memerlukan perbincangan dalam kitab-kitab bab ini. Tapi itu yang kita orang kata shy away. Kita tak mau sangat bincang. Sedangkan itu yang perlu kita bincang. Kerana para sahabat membentuk tamadun. Kita tak ke arah nak mengubah dan membawa satu kecemerlangan tamadun. Kita hanya sekadar nak buat Islam cara diri, keluarga, itu yang dalam masjid. Wallahualam. Saya ini menarik dalam perbahasan kita. Dan pertama kali nampak clear sikit lah. Ibn Khaldun pun tidak begitu rigid dalam bab. Jangan. Jelas. Wallahualam. Cuma macam mana kita nak didik masyarakat kita ni? Saya rasa kitab-kitab yang dibaca di masjid tu pun perlu ditukar kepada kitab-kitab yang macam ni lah. Yang membangkitkan semangat untuk membina tamadun yang kuat, yang kukuh dan tidak lagi hidup secara yang lemah dan sebagainya, sehingga kita akhirnya tidak berdaya. Walaupun ada asabiah, tapi asabiah yang tidak digunakan dengan secara yang sebaiknya. Okeylah, terima kasihlah. Okeylah, setakat ni lah. Kalau tak ada apa-apa lagi yang nak apa ni. Apa Wan? Prof, sorry saya masuk lambat sikit tadi lah. Bersempena dengan PRU 15 nanti, tanya pendapat Prof lah untuk berdasarkan pengalaman Prof untuk memberi tips dan orang kata pedoman lah, ataupun macam mana untuk buat pilihan dalam mengundi nanti. Sama ada datang daripada Prof ataupun datang daripada orang lain. Bagi saya, setakat ni apa yang saya syorkan kepada rakan-rakan saya dan beberapa orang lain, untuk memilih berdasarkan calon. Dan ini disebutkan, saya rasa setiap parti itu mempunyai orang bermasalah yang tersendiri.
Sama ada dari UMNO, daripada PAS, DAP atau PKR. So dalam setiap parti tu memang ada yang jenis bermasalah lah, yang membawa nama buruk kepada parti masing-masing. Jadi dan orang yang baik dalam parti masing-masing, contohnya tadi kata contoh Dr. Mazli umpamanya lah kan. So, bukannya orang yang dominan dalam parti tersebut. Jadi adalah amat susah untuk orang yang baik-baik dalam setiap parti masing-masing untuk bertindak. Apabila dalam tu ada banyak lagi orang toksik. Dan orang toksik kita masih memenangi disebabkan mereka menumpang nama parti. Jadi benda tu dan still dilantik oleh rakyat. So bagi saya, why not? Rakyat jangan melantik mereka lagi dan berdasarkan calon. Itu apa yang saya syorkan kepada rakan-rakan dan beberapa orang muda yang lain lah. Tapi saya tak tahu dari pandangan Prof sendiri ke mungkin Prof ada pandangan lain, saya tak tahulah. Saya ada pandangannya, tapi dalam keadaan sekarang saya tak boleh ceritalah pandangan saya itu sebab saya tak nak mempengaruhi orang bagi undi kepada siapa-siapa, terserahlah kepada masing-masing. Tapi hari Selasa baru ni tajuk forum kita negara kita tu nak pilih parti ke nak pilih calon. Sudah dibincang dengan secara meluas lah. Dan panel-panel yang hadir dengan sendirinya dalam forum itu berbelah bagi. Ada orang kata baik pilih parti macam Wan ni. Baik pilih calon kerana begini. Macam-macam alasan dia. Ada orang kata kena pilih parti kerana parti itu ibarat sekian. Jadi mungkin kita orang yang tidak campur sangat politik itu, saya pun segan nak bagi pandangan macam mana nak pilih siapa tu. Sehingga forum macam tu dia tak buka kepada semua orang ke? Saya tak tahu pun ada wacana macam tu. Memang buka. Itu forum tu lah lama daripada sini. Yang nanti Prof punya lah. Yang Prof punya tu. Okey. Saya ingatkan daripada wakil parti-parti masing-masing. Ada. Sekarang ni wakil parti-parti ni, dulu sebelum 14 tu, bila kita jemput dalam satu crowd yang besar di UKM, guna dewan besar dia tu, pergi semua. Sekarang ni semuanya orang mungkin dia confident masing-masing terendah. Dia tak nak berapa hadir depan orang. Jadi kita duk panggil, saya nak kumpulkan semula orang-orang yang terlibat tu pun. Pada waktu tu kan nak suruh kumpul balik macam mana, nak bincang balik. Semuanya tak berapa nak. Kecuali seorang, ya. Itu Hasanuddin seorang. Ya. Itulah, tak boleh lah kan. Saya tak boleh cerita lah nak undi siapa. Tapi dalam forum tu kita dah ada pandangan-pandangan. Saya rasa cukup untuk dibuat panduan lah kalau sekiranya kita ada thiqah pada orang yang forum tu. Malah kebetulan pula yang hadir forum tu calon bebas di Al-Ustaz. Jadi dia punya pandangan dia, orang lain punya pandangan lain. Okey lah mana? Tak apalah. Nanti saya tengok recording tu je lah. Saya ni sudah memilih untuk tidak jadi orang politik. Cuma nak jadi guru ya lah. Okey lah. Adalah orang lain tak ada lah. Okey. Kalau tak ada, kita tamat di sini kita punya sesi hari ini. Dan harapnya hari Selasa ni kita, hari Khamis depan ni, kita berkelas kita di sini di bawah lindungan kerajaan yang baru. Ada? Kerajaan baru sudah ditubuhkan dan siapa dia pun yang menjadi kerajaan, kita akan menerimanya sebagai itulah kehendak masyarakat, kehendak majoriti. Dan kalau mengikut tradisi yang saya duduk di Mesir itu, dia kata ini masa tu iradatu sya'ab min iradatillah. Kehendak yang ditunjuk oleh rakyat itu, maknanya majoriti besar rakyat itu ialah sebahagian daripada kehendak Tuhan.
Itu kita terima sajalah dah. Dan dalam teori sosiologi pun, bagaimana anda, maka begitulah kepimpinan yang akan lahir daripada pemilihan anda. Dia tidak akan ada orang yang sangat cerdik memimpin orang yang sangat bodoh. Orang nak dengar cerita apa? Boleh Prof, boleh. Okey. Satu masa tu, ini waktu lebih dah ni. Satu masa tu, ada pok-pok keldai ni, dia fikir sama dia ni. Macam mana kita ni kerja berat, tapi makan rumput kering. Tapi kuda hanya menjadi tunggangan tuan saja. Kerja tak berat, tapi makan rumput hijau. Maka bermesyuaratlah dia. Bila dia mesyuarat, ini dalam buku apa tu Himari Qalali. Ini ahli falsafah punya buku ni. Kemudian dia buat keputusan hanya satu jalan saja nak membela kita, ialah dengan tubuh parti politik. Bila tubuh parti politik, masalahnya tidak ada orang nak pimpin. Jadi penulis tu namanya Taufiqul Hakim, ahli falsafah yang terkenal lah. Maka Himah-Himah ni pergi jemput Taufiqul Hakim. Dia kata, Taufik, kami semua ni nak berjuang, tapi kami dah bersatu padu. Tapi antara kami tak ada yang layak menjadi ketua. Kami nak latih kamu lah jadi ketua. Kata Taufiqul Hakim, tak boleh. Pasal kalau saya jadi ketua, sama ada kamu kena cerdik macam saya, barulah boleh pemerintahan kita. Ataupun saya kena jadi bodoh. Jadi kalau kamu nak jadi cerdik macam saya rasa kamu tak mampu. Kalau sekiranya kamu tak mampu, saya kena bodoh macam awak. Itu saya tak nak, maka tak adil lah. Jadi redalah Wan, bila pilihan raya ni, siapa saja yang hadir itu sebagai pemimpin, kita terima sajalah. Itulah standard kita. Okey? Okeylah. Okeylah. Sekianlah pada hari ini dan insya-Allah kita jumpa balik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.